Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelas mari ngaji untuk sama-sama kita memperbaiki mutu bacaan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Setiap daripada kalangan kita bercita-cita nak jadi orang yang terbaik di kalangan manusia. Nak jadi yang terbaik, nak jadi yang paling comel, nak jadi yang paling bagus. Nabi SAW sebut orang yang terbaik di kalangan kita adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya kepada orang lain. Jadi kita niatkan juga kita belajar Al-Quran ni sebab nak jadi orang yang bagus, orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara, dengan jalan kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkannya kepada orang lain. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Dr. Zul, Haji Said, Ustaz Melati, saya Kebun Maiti, Sahabat Rahaiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong komen suara saya jelas ataupun tidak pada malam ni. Okey, malam ni insya-Allah kita akan baca suratul Baqarah ayat 185 hingga 186. Dua ayat sahaja pada malam ni. Tuan-tuan boleh buka mushaf masing-masing ataupun boleh fokus di skrin. Ustaz Syuaib, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Rahila. Jelas, alhamdulillah. Okey, yang keduanya boleh tolong saya klik button share untuk kita jadi ad-dalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan perkara baik kepada orang lain. Kita share dan kita komen, kita tag kawan-kawan supaya dapat bersama dengan kita pada malam ni. Okey. Makcik Mazni, suara jelas. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam Ustaz Junai Syams. Okey, tanpa melengahkan masa, marilah kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Ayat yang kita akan baca malam ni best lah. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Kita biasa dengar bulan Ramadan, bulan yang berkat. Bulan yang digandakan amalan kebaikan. Okey. Sekejap ya. Jom kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tarik nafas balik, kita baca sekali lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Okey. Kita bedah dulu. Tadi kita alhamdulillah kita dah selesai baca satu ayat. Lepas tu kita akan bedah ayat-ayat yang kita baca ni. Dari sudut makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid dan fasahah. Okey, untuk huruf shin, sya, wastul lisan, tengah lidah datangnya huruf shin. Syah, habis. Huruf ha, dia ada rakhawah, dia ada hams, tapi rakhawah dan hamsnya adalah pendek sahaja. Maka kita baca syahru ramadana. Jangan baca syahru ramadana. Tak boleh. Kita tunggu. Sebab apa? Sifat huruf dia tak sama antara huruf dengan huruf yang lain walaupun sifatnya sama. Sebab apa? Sebab kedudukan dia lain, kekuatan dia lain, maka natijahnya dia tak sama lah. Okey. Kita sebut huruf tu masing-masing lah. Syahru ramadana, dan tambahan pula adalah huruf ha ni adalah huruf yang paling lemah sekali. Okey, syahru ra, ru ra. Syahru ramadana, ru muncung. Sebab apa? Ra dhammah, maka dhammu syafatain, kena muncungkan kedua bibir mulut kita. Lepas tu ra maftuhah pula, ra fathah. Ra, syahru ra, ru ra. Dua-dua ni huruf ra dibaca dengan tebal. Okey, kecuali dia baris bawah maka dibaca dengan nipis lah. Syahru ramadana, rama, ma. Huruf mim bibir atas dengan bibir bawah. Ma. Syahru ramadana, da. Huruf dad kita tebalkan huruf dad, pangkal lidah terangkat dan di tengah lidah ada lekukan. At-taqa'ur fil lisan. Ada lekuk pada tengah lidah. Da. Nampak tak saya baca? Da. Ada lekuk. Tapi kalau kita baca ma, da, rama, da, ma, da. Nampak tak? Dia perlu kita muncung tak? Tak perlu. Do, tak. Syahru ramadhan, da. Ada lekuk cukup lah tu. Syahru ramadhan alladhi. Kalimah alla. Lam tu buka mulut dulu. Alladhi. Hujung tepi lidah diletakkan di gusi atas. Alladhi. Dhi. Hujung gigi atas dia keluar sedikit. Sekadar mana? Sekadar kalau kita nak gigit, kita boleh gigit lah. Unzila. Hamzah. Dhamma'u. Kena muncung. Dengan muncungkan bibir mulut kita lah. Lepas tu nun sakinah. Nun sakinah kat mana? An. Kedudukan nun sakinah. An. Maka kita baca u, an. Unzi. Jangan kita baca unzila. Tak. Nun sakinah. Nun sukun. Kita baca dengung, dia tak duduk duduk di tempatnya. Dia bukan okey, ingat. Kaedah kita nak muncung seringai ni, dia terpakai ketika baris sahaja. Untuk menipiskan huruf sukun, untuk tebalkan huruf yang baris bawah, kita tak perlu muncung ataupun tak perlu seringai. Okey.
Unzila fihi al-Quran. Al-Qur. Hujung lidah di langit atas tempat yang timbul tu, tak rata tu. Duduk dalam keadaan dalam keadaan bersahaja, maka bila dirempuh oleh angin ataupun suara menyebabkan berlaku getaran. Unzila fihi al-Quran. Bukan qur. Tarik lidah ke dalam, tak. Hudal linnasi wa bayyinatin nun wa gunna miman thumma nunan syuddida. Nun yang bertasydid baca dengan gunnah. Wa bayyina wa bayyi bukan wa bayyi, bukan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal furqan, ada takrir pada huruf ra. Faman sya, man sya. Suara saya hilang. Orang lain dengar tak suara saya? Bismillah. Tolong komen. Dengar jelas. Jelas. Terkejut saya. Okey. Jelas, alhamdulillah. Kat mana? Okey, jelas. Okey. Faman sya, man sya. Jangan faman sya. Jangan seringai. Dilek. Faman sya. Kan huruf shin dia duduk ash. Faman sya. Ash. Tengok gigi, kedudukan gigi. Ash. Faman sya. Sama. Sebab apa? Sebab dia indal harfi talilah, berada di sisi huruf shin. Maknanya apa? Dia telah bersedia untuk sebut huruf shin. Jangan baca faman sya. Tak perlu seringai. Untuk nipiskan huruf bukan berkaitan dengan kita muncung ataupun seringai, tapi ianya berada pada kedudukan lidah. Berada pada kedudukan lidah. Istifal, infitah. Okey. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Syahra, habis. فَلْيَصُمْ. Asalnya فَلْيَصُمْهُ. فَلْيَصُمْ. Habis. Belakang sikit huruf ha. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. وَمَنْ dengun. Kana ri tarik ke sudut bawah. Marida, huruf dad buka. Da. Maridan, dan ada lekuk tengah lidah. Maridan aw ala safarin fa. Safarin fa. Kita bersedia sebut huruf fa. Fa'id, huruf ain. Fa'iddatun min maridan, okey. Jangan tak. Ayyamin ukhar, huruf kha buka. Jangan ambil dalam. Kha, ukhar. Yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra. Kalau berhenti, usr. Okey. Al-yusra, lepaskan angin, lepaskan suara. Jangan yusra, tak boleh. Tolak suara naik, lepas tu kita tahan, tak boleh. Al-yusra wa la yuridu bikumul usr. Muncung usr. Walitukmil, huruf kaf. Tuk.
Jangan walituk tuh. Tak, kita nak walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Okey. Ayat yang kita baca ni tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berkaitan dengan penerangan Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kalau tak silap saya, kita ada berbaki 55 hari lagi untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Okey. Cuma nak bagi tahu kita ni berkomitmen untuk mendapatkan bulan Ramadan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila masuknya bulan Rajab, hendaklah kita memperbanyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berkatilah kami fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ataupun boleh baca juga fi Rajab wa Sya'ban, boleh baca dua-dua. Okey, berkatilah pada kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Kenapa kita minta? Menunjukkan kita komitmennya kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, untuk kita meraih pahala yang begitu banyak. Tujuannya adalah untuk kita mendapatkan keberkatan, rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulama zaman dulu, apabila para sahabat, khususnya para tabi'in, mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan Ramadan 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka telah melakukan persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Okey, selepas daripada Ramadan, mereka berterusan dengan amalan pada bulan Ramadan selama 6 bulan pula, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka pada bulan Ramadan. Tanda penerimaan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah amalan tadi berterusan pada bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Okey, berkaitan dengan ayat yang kita baca ni, Syahrul Ramadan. Syahru ni syahri, syahru bulan lah. Bulan apa? Ramadan. Tak payah terjemah dah. Bulan Ramadan. Alladhi ni maksudnya yang lah. Bulan Ramadan yang unzila. Asal perkataan nazala. Unzila. Unzila ni maksudnya diturunkan. Fi pada hinya. Padanya Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran. Apakah maksud Al-Quran ni? Apakah fungsi Al-Quran ni? Hudan linnas. Hudan linnas ni petunjuk bagi manusia. Al-Quran itulah sebagai petunjuk kepada manusia. Bukannya Syahrul Ramadan tadi, tapi Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Al-Quran menjadi dustur ataupun perlembagaan dalam kehidupan kita. Okey, kita nak apa saja ada dalam Al-Quran. Okey. Kita tanya apa berkaitan dengan kehidupan kita, insya-Allah kita akan dapatinya dalam Al-Quranul Karim. Wa bayyinatin minal huda, wa bayyinat, bayana, terang. Dia bayyinat ni penerangan, minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa-siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, nampak anak bulan Ramadan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Al-yasum, falyasum. Kita baca dengan tadi, jangan baca falyasum, habis tak ada mim. Ataupun falyasumhu, tak, kita tak baca macam tu dah. Huruf ha yang kita baca tadi mesti dibaca dengan thuluthul harakat, 1/3 daripada harakat. Hendaklah kita baca falyasum.
Habis. Okey. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Wa man, dan sesiapa kana adalah maridan, masuknya bulan Ramadan tapi dia ni berada dalam keadaan maridan, keadaan sakit. Aw ala safarin, ataupun berada dalam permusafiran, sama ada musafir naik lembu ke, naik kuda ke, naik kereta ke, naik kapal laut ke, naik kapal terbang ke, yang pentingnya adalah musafir. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka puasanya boleh berpuasa pada hari-hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Yuridullahu. Okey, kenapa demikian? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak bikumul yusra. Kamu mudah dalam urusan seharian lah. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mahu kamu berada dalam keadaan susah. Walitukmilul iddah. Dan hendaklah kamu menyempurnakan iddah bilangan bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah ataupun petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu semua bersyukur. Kenapa disebut mudah-mudahan kamu bersyukur? Sebab dalam ayat yang lain disebut qalilan ma tashkurun. Okay? Sedikit sahaja daripada kita umat Islam ni yang bersyukur. Allahumma ja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikanlah kita daripada kalangan orang yang sentiasa bersyukur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita sambung satu ayat lagi. Ayat yang kita nak baca ni, dia datang direct betul selepas daripada ayat pensyariat, ayat berkaitan dengan puasa. Ayat berkaitan dengan Ramadan. Nak bagi tahu kepada kita bahawa pada bulan Ramadan kita dikehendaki memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bincang kejap lagi lah. Jom kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza, wa istidaratul fam, bulatkan mulut sikit ke depan. Wa, okey, idza wa idza sa'alaka, sa'alaka, buka mulut je, relax satu-satu. Ibadi. Okey, jangan ni tak boleh, jangan delay. Buka je. Jangan pula tak buka. Kita nak Okey, jangan delay, jangan terlalu cepat. Anni fa inni, nun wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Nun dan mim yang bertasydid, maka kita kena baca gunnah, dan apabila sebut gunnah miqdaruha harakatain. Fa inni qarib. Qarib. Okey. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Huruf ain, buka mulut. Da'watad da'i idza da'an. Ambil di tengah halkum, buka mulut untuk huruf ain apabila dia fathah. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Hujung tepi lidah digusi. Yes, lepaskan suara dan angin. Taji. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, buli,
walyu'minu bi la'allahum la'a buka mulut la'allahum yarshudun takrir ra yarshudun. Okey, alhamdulillah kita dah tengok sikit sebanyak berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Okay, kita tengok terjemahan sikit. Bukan syarahan, tapi ianya adalah terjemahan dan bukan tafsiran. Wa idza, waw dan idza, apabila. Idza ni dia jadi syarat nah. Dan apabila mesti dia ada perkataan maka kita wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, maka wa idza, dan apabila sa'ala, minta doa. Okey, sa'alaka ibadi, apabila hamba aku berdoa, apabila hamba aku tanya anni, tentang aku, fa inni qarib, apabila hamba aku berdoa kepada aku, maka aku ni dekat. Allah nak bagi tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada bersama dengan kita. Fa inni, fa maka, inni sesungguhnya, nun taukid, ni qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan dakwah, ujib, ajaba, terima. Allah Subhanahu Wa Taala makbul da'watad da'i, dakwah seruan ataupun doa, ad-da'i orang yang berdoa, idza da'an apabila dia berdoa. Maknanya apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan doa kita. Falyastajibu li, hendaklah kamu menyahut seruan aku, wal yu'minu bi, dan hendaklah kamu beriman kepadaku, la'allahum, mudah-mudahan, yarshudun, kamu mendapat rasyada, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat ni dia turun betul-betul dalam rentetan daripada bulan Ramadan yang penuh ayat pensyariatan Ramadan, penerangan berkaitan dengan Ramadan. Maka ayat lepas dia datang, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz semua tahu tak waktu mana waktu yang paling Allah Subhanahu Wa Taala nak makbulkan doa kita, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran kita biasa dengar wabil asharihum yastaghfirun. Wabil ashar. Kita kan bulan Ramadan masyhurlah. Kita setiap hari malam tu, esok nak sahur dengan apa lepas tu malam nanti kita pesan kepada anak, tidur awal, pagi esok kita nak bangun sahur. Kita nak bangun sahur, tidur awal nak bangun sahur. Pagi esok pula kejut, bangun waktu sahur dah. Sahur ni maksud dia apa? Sahur ni dia al-ashar adalah berkaitan dengan waktu sahur. Kalau sahur maksudnya apa? Maksudnya kita makan sahur. Dalam Al-Quran disebut wabil ashar, dan pada waktu sahur. Waktu sahur ni masa mana? Masa lebih kurang dalam tempoh 40 minit nak masuk waktu subuh. Dan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bersahur, untuk kita makan. Dan pada waktu itu juga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan masa kepada kita untuk kita istighfar saja, minta ampun saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan ataupun akan mengampunkan dosa-dosa kita. Sebab apa? Wabil ashari, dan pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka beristighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau bangun pagi sebelum subuh, kita kena
kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak dua-dua sekali, kita zikir dan kita juga istighfar, saya syorkan untuk kita baca doa, kita baca zikir ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini adalah zikir yang terbaik. Kenapa saya kata zikir yang terbaik? Nabi SAW sebut kalimatani khafifatani 'indal lisan, thaqilatani 'indal mizan, habibatani ilar rahman. Nabi kata dua kalimah. Khafifatani 'alal lisan, nak sebut tu ringan je. Nak sebut tu ringan saja kita sebut. Thaqilatani fil mizan, tapi apabila ditimbang di mizan Allah Subhanahu Wa Taala, maka zikir tadi jadi berat. Habibatani ilar rahman, dan zikir tadi, dua kalimah zikir tadi adalah menjadi kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Apabila kita berzikir dengan zikir tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita, Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kita. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan saya syorkan untuk kita datangkan sekali dengan istighfar. Baca apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Sekali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita baca dalam keadaan relax-relax lah. Tak perlu kita baca dengan laju. Sebutannya tak apa jelas dan kita juga tak khusyuk. Baik kita baca dengan sebutan yang baik dalam keadaan kita tenang. Tambah lagi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatma'innul qulub, hati kita akan jadi tenang. Okey, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa? Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bodek dulu Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya benda tadi lebih mudah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan pengampunan kita kepadanya lah. Kena banyak waktu sahur, waktu sebelum subuh, kita banyak beristighfar. Cumanya istimewanya bulan Ramadan, waktu sahur ni kebanyakan daripada kita dapat masa tu. Kita dapat. Sebab apa? Semua bangun sebelum subuh. Tujuannya apa? Setengah orang dia bangun sebab nak minum seteguk air. Setengah orang nak makan kurma dan nak minum air. Setengah orang nak makan nasi, macam-macam. Tapi kita jangan lepaskan peluang untuk kita waktu tu kita berzikir. Selain daripada bulan Ramadan, ada tak waktu sahur? Ada. Tapi tak semua dapat. Sebab setengah orang tu dia bangun dah subuh dah. Bangun dah 10 minit subuh, ataupun dah setengah jam subuh. Tapi pada waktu sahur, pada bulan Ramadan, waktu sahur tu kebanyakan daripada kita dapat waktu sahur. Cuma sekarang ni setiap hari antara doa yang perlu kita baca adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan saya rasa sekadar tu dulu untuk malam ni, insya-Allah kita berjumpa pada malam yang berikutnya. Fama kana khairan fahuwa min 'indillah wa ma kana syarran وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.